Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Minggu ini menyaksikan dunia Islam bersatu, bangkit menentang perbuatan biadab pemimpin politik India yang menghina junjungan mulia Nabi Muhammad. Kenyataan berunsur Islamofobia yang dihemburkan jurucakap Parti Bharatiya Janata BJP Nupur Sharma berkenaan Nabi Muhammad dan isterinya Sayyidatina Aisyah dalam satu program debat di televisyen adalah perbuatan melampau dan tidak bertamadun. Insiden penghinaan terhadap Nabi Muhammad ini menunjukkan bahawa sentimen anti-Islam tidak dapat disembunyikan lagi di India, terutama dalam kalangan penyokong nasionalis Hindu. Hatta pemimpin seperti Nupur Sharma yang ketika itu merupakan jurucakap Perdana Menteri India tanpa segan silu menghemburkan kata-kata menghina Nabi Muhammad secara terbuka sekaligus menghina Islam yang dianuti lebih 200 juta rakyat India dan 1.9 bilion manusia di dunia. Bukan itu sahaja, kenyataan Sharma itu turut disokong seorang lagi jurucakap parti BJP Navin Jindal. Tindakan itu jelas membuka pekung di dada. Persoalannya, siapakah Nupur Sharma yang berani mengeluarkan kenyataan menghina Rasulullah dan Islam itu? Umum mengetahui bahawa Sharma telah lama menjadi lidah kerajaan nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Sentimen anti-Islamnya telah mula dilihat sejak dia menjadi Presiden Persatuan Pelajar di Universiti Delhi lagi, yang mana beliau telah memimpin sekumpulan pelajar untuk menceroboh Seminar Akademi Islam pada 2008. Peguam yang berusia 37 tahun itu terkenal dengan kelantangannya ketika berdebat dan disebut-sebut sebagai bakal pemimpin pelapis parti BJP. Kali ini dunia Islam tidak berdiam. Bantahan rasmi terhadap India dimulakan negara-negara Arab berpengaruh termasuk Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Kuwait dan Iran. Duta India juga dipanggil untuk memberi penjelasan. Bantahan ini mencemaskan kepimpinan India, apatah lagi ia datang daripada negara-negara teluk yang merupakan rakan dagang penting bagi India. Lebih 20 buah negara termasuk Malaysia memanggil duta India sebagai tanda bantahan diplomatik. Sebagai tindak balas, kerajaan India segera memecat Sharma daripada jawatannya sebagai jurucakap Perdana Menteri India Narendra Modi. Turut menerima nasib sama Navin Jindal yang disingkirkan daripada parti. Kerajaan India turut menegaskan sebarang kenyataan menghina Islam itu bukan melambangkan pendirian kerajaan dan bertentangan dengan prinsip yang dipegang negara itu. On the issue of the Prophet, in the controversy over those offensive remarks, I think, look, let me just emphasize what we've been saying. And I think by now you're pretty clear about what we've been saying. Let me just say it for the record. I think we have made it pretty clear that the tweets and comments do not reflect the views of the government. This has been conveyed to our interlocutors, as also the fact that action has been taken by the concerned quarters against those who made the comments and tweets. Tertekan dengan situasi ini, Sharma turut mengeluarkan kenyataan memohon maaf dan menarik balik kenyataannya, namun ia sudah terlambat. Kemarahan dunia Islam terus membuak. Protes tercetus bukan sahaja di India, malah di Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia. Mereka mendesak kerajaan India memohon maaf kepada umat Islam. Umat Islam juga menyeru agar barangan buatan India diboikot. Mereka juga menggesa pemimpin negara Islam menyatakan pendirian lebih tegas terhadap kerajaan India. Baik, Global Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, bertemu kembali. Umum mengetahui sentimen anti-Islam oleh golongan nasionalis Hindu membuak-buak sejak parti BJP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa sejak 2014. Malah ada yang mendakwa parti BJP sengaja menunggang sentimen nasionalis Hindu semata-mata demi meraih undi golongan majoriti Hindu. Dakwaan-dakwaan ini pastinya ditepis parti BJP. Namun apa yang jelas, sejak parti BJP berkuasa, banyak polisi-polisi yang dilihat mendiskriminasi umat Islam.
Editor politik Hartosh Singh Bal mempersoal keikhlasan parti BJP dalam menentang elemen anti-Islam. Baginya, tindakan memecat dua figura politik yang menghina Nabi Muhammad itu hanyalah tindakan damage control. Somebody had to take the fall. In that sense, the BJP is very clear. It's damage control. She's the convenient person to take action against at the moment. For the BJP, this is just damage control. It is not a serious correction in terms of how its views on Muslims and the treatment of minorities are concerned. I think we will continue to see those unfold the way they have been over the last few years. Menurutnya, tindakan BJP ini menunjukkan Nupur Sharma hanyalah dijadikan kambing hitam. Tambah beliau, hakikatnya dasar menekan umat Islam India yang sering dikaitkan dengan parti BJP tidak berubah. Kenyataan menghina Islam termasuk tekanan-tekanan yang diterima umat Islam di India bukan isu baharu. Di Twitter, status-status menghina Islam dan menyokong Sharma tumbuh bagai cendawan. Malah ramai yang memberi sokongan kepada Sharma dan mengkritik kepimpinan BJP atas pemecatan tersebut. Hakikatnya Nupur Sharma bukanlah pemimpin politik India pertama yang mengeluarkan kata-kata menghina Islam. Hal ini telah membarah sejak sekian lama. Pada 2018, Amit Shah yang kini memegang jawatan Menteri Dalam Negeri India pernah mengeluarkan kenyataan bahawa imigran Muslim dari Bangladesh adalah ibarat anai-anai dan berikrar untuk menghalau mereka. Amit Shah juga baru-baru ini dilaporkan berjanji untuk mengurangkan kuota 4% rakyat India beragama Islam yang diperuntukkan di dalam sektor awam negara itu. Januari lalu, seorang pemimpin kanan parti politik berhaluan kanan Hindu Mahasabha menghasut penyokongnya supaya membunuh orang Islam, kononnya demi melindungi negara India. Walaupun kenyataan itu amat berat dan berbahaya, namun tiada apa-apa tindakan tegas diambil oleh kerajaan India. Selain kenyataan individu, polisi-polisi kerajaan India juga dilihat mendiskriminasi umat Islam. Pada 2019, Parlimen India meluluskan rang undang-undang membenarkan kemasukan imigran daripada 3 buah negara jiran kecuali jika mereka beragama Islam. Pada Februari lalu pula, kerajaan negeri Karnataka mengharamkan pemakaian tudung di dalam kelas, tindakan yang mencetuskan bantahan besar-besaran umat Islam India. Namun di sebalik insiden ini ada hikmah tersembunyi. Umat Islam seluruh dunia bersatu padu bertindak seiringan membela Nabi junjungan mulia. Jarang sekali kita mendengar pemimpin Arab Saudi dan Iran senada dalam sesuatu isu. Ini bukti kuasa dan suara dunia Islam sebenarnya amat kuat dan berpengaruh. Jika negara-negara Islam bertindak senada, tidak mustahil negara kuasa besar juga akan tunduk. Suara 1.9 bilion umat Islam bukan suatu yang boleh dipandang enteng. Baik, sekian Globe Al-Hijrah minggu ini. Saya saksikan Globe Al-Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.